Jadi sekali lagi kepada seluruh muslimin muslimat, you tak suka politik, itu you punya problem. Tapi negara kita tetap bangga. Sebab itu jangan kita gelak kalau orang sebut nama negara kita mengejek-ngejek. Dalam Facebook apa kena komen-komen, oh ini Malaysia boleh land lah, maling sia lah. Kita kena pertahankan. You tak suka menteri itu, you punya problem. Ini saya punya negara. Maruah saya di sini. Maka pertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih andila saya Ustaz Nabil selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada pagi ini Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, Mufti Said Ismail Al-Qudsi. Yang bahagia Tuan Planner Datuk Fadlun bin Mak Wujud, Presiden Perdana Putrajaya. Yang saya hormati juga Saudara Syamsul Johari bin Zainal Mokhtar, Naib Presiden Perkhidmatan Korporat Perdana Putrajaya. Seluruh keluarga besar Perdana Putrajaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Tadilah saya sampai. Minta maaf lah ya, kena tipu dengan Haji Wazi. Haji Wazi tu wis lah, wis kona sampai ke Cyberjaya. Hadirin hadirat sekalian, benar apa yang Ustaz Nabil sebut tadi. Sehari dua ni kita berada dalam kegembiraan dan keterujaan untuk meraihkan sambutan bulan kemerdekaan kita. Alhamdulillah, kita kalau nak membumikan makna merdeka itu, kita fahamkan betul-betul, memang akan mendatangkan rasa syukur. Sebab tuan-tuan sekalian, 31 Ogos 1957 mencatatkan bahawa kita adalah sebahagian daripada 195 independent sovereign states in the world, including de facto independent Taiwan. Bukan senang nak masuk dalam grup itu. Daripada 195 negara berdaulat, 54 countries are in Africa, 48 in Asia, 44 in Europe, 33 in Latin America and the Caribbean, 14 in Oceania, dan ada 2 in Northern America. Daripada 195 negara itu, 193 countries are member states of the United Nations. Dan kita sebahagian daripada member Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ada 2 negara non-member observer states. Dia tak dapat jadi ahli. Pertama sekali Palestin, yang kedua the Holy See ataupun Vatican. Tak semua negara dapat nikmat itu. Dan tak semua negara di dunia ini dapat nikmat merdeka. Ada yang masih berjuang untuk merdeka, nak berpisah daripada persekutuan. Termasuklah Malaysia pun ada juga. Yang nakal 2-3 orang ni nak pisah dengan persekutuan, ada. Di dunia memang banyak. Dan ada yang baru dapat merdeka, sebagai contoh tahun 2011 Selatan Sudan. Dia berjaya dapatkan kemerdekaan daripada Sudan pada 9 Julai 2011. Begitu juga Kosovo berjaya dapat merdeka daripada Serbia 17 Februari tahun 2008. Tapi masih lagi menunggu untuk dapat full recognition daripada PBB. Belum dapat lagi. Begitu juga ada negara yang masih berjuang nak merdeka. Contohnya tahun 2014, 18 September, Scotland cemas nak merdeka daripada UK dan juga Utara Ireland. Bagi tuan-tuan yang pernah duduk UK, Sharifah lama dia di UK, 315 tahun yang dulu, tahun 1707, Scotland dia bersama-sama dengan England, Wales dan Ireland Utara, dia membentuk satu kesatuan yang dikenali sebagai The Great Britain. Namun akhirnya ialah, bayangkan dah ratusan tahun, macam suami isteri juga agak bergaduh siang malam, tak larat kan, minta cerai sajalah. Jadi dia buat referendum. Dia buat referendum minta rakyat bagi pendapat, patutkah Scotland menjadi sebuah negara merdeka. Bila buat referendum, terpaksa tak hormatlah kepada hasil kajian. 84.5% rakyat masa tu keluar mengundi,
55.3% jawab tak nak keluar daripada tak nak merdeka, kekal duduk sebagai UK. 44.7% saja jawab ya nak bercerai, tak nak duduk bawah London lagi lah. Tapi walaupun Scotland memilih untuk merdeka, tetapi England, Wales dan juga Ireland Utara akan tetap dan terus dikenali sebagai the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Artinya perjuangan nak berpisah itu sentiasa ada. Dan di negara kita juga jarang diangkat cerita ini, bahawa ada beberapa negeri yang juga nak mohon untuk berpisah dengan persekutuan. Ada yang bergurau, yang mungkin bergurau kerana masalah bola ke, masalah politik, itu cerita lain, itu gurauan. Tapi ada yang buat usaha bersungguh-sungguh. Sebagai contohnya gerakan Sabah dan Sarawak untuk keluar daripada Malaysia, SSKM. Dan ini isu yang sangat serius, gerakan yang dipelopori oleh orang-orang luar, antaranya Doris Jones, dan mereka menggunakan alasan tidak bersetuju dengan perjanjian Malaysia 1963 MA63, yang itu sekarang pihak pemerintah berusaha untuk nak jernihkan kembali perkara itu. Selain daripada gerakan Sabah dan Sarawak keluar Malaysia, ada gerakan SAS, Sarawakians for Sarawak, and Saya Anak Sarawak, juga didokong oleh orang luar, Peter John. Walaupun nama hujung Peter John Jaban katanya asal daripada sana juga, tapi semua mat-mat saleh lah. Ada juga gerakan SSRANZ, Sabah Sarawak Rights, Australia New Zealand, sama juga pelopori oleh Robert Pay. Begitu juga gerakan SAPA, Sarawak Association for People Aspiration, didokong oleh Dominic Ng. Ini semua gerakan yang nak mengeluarkan. Tapi kita dalam forum kita pagi ni, kita tak elaborate lah, akan jadi mesyuarat keselamatan negeri pula kan. Kita hanya doa yang baik-baik saja. Kita serahkan kepada kebijakan pemerintah untuk nak menyelesaikan masalah. Dan kita lihat, alhamdulillah lah, banyak perubahan yang telah dilakukan setakat ini. Dan alhamdulillah juga dari segi pencapaian kemerdekaan, kita kena bangga dengan negara kita. Payah kita nak ungkapkan ayat ni, sebab orang kita sekarang dia tak boleh bezakan antara politik dengan negara. Saudara ada masalah dengan politik, that's your problem. Tak suka dengan kerajaan ke, tak suka dengan Perdana Menteri ke, tak suka menteri besar ke, tak suka menteri, itu awak punya masalah. Ini negara. Negara kita kena bangga, sebab ini rumah kita. Kita bangga negara bukan kita cerita politik, tidak. Tapi kita bangga ini tanah lahir kita. Kita besar di sini, rezeki di sini, jodoh sini, dan mungkin mati di sini. Sebab itu kita kena bangga. Kenapa kita kena bangga? Mari kita lihat. Dalam dunia, ada negara-negara merdeka, dia punya merdeka dia lebih kurang kita je sebaya dia. Ada negara yang merdeka tahun 1956. Ada satu negara merdeka 1957 sama dengan kita. Dan ada beberapa negara merdeka tahun 1958. Tapi negara-negara itu kalau bandingkan dengan kita, langit dengan bumi. Tak payah banding dengan Malaysia lah, banding dengan Metakap je. Banding dengan Metakap, banding dengan Kemaman je. Tak payah banding. Putrajaya jauh ini. Putrajaya legend. Tuan-tuan sekalian, tahun 1956 ada 4 negara merdeka. Bukan kita tidak nak merendahkan negara orang, takutkan keluar YouTube apa, oh ini menghina. Tak, kita buat perbandingan. Tahun 1956 ada 3 negara merdeka. 1 Januari, Sudan. Tuan-tuan bandingkan Sudan dengan Malaysia. Bukan kita hina, tidak. Suruh banding je. Begitu juga 20 Mac tahun 1956, Tunisia merdeka. Bandingkan Tunisia dengan kita. 7 April 1956, Morocco merdeka. Bandingkan Morocco dengan kita. Walaupun sekarang dah banyak perkembangan lah, Casablanca semua dah moden. Sekarang ni banyak Saudi pun dah moden sekarang ni. Tapi umumnya kita ke depan. Tahun 1957, sama tahun dengan kita, Ghana. Ghana merdeka tahun 6 Mac 1957. Bandingkan dengan Ghana. Tak payah banding lah, saya tanya tuan-tuan, Ghana kat mana? Pun tak tahu juga. Mana Ghana? Tahu kat Afrika, tak tahu mana. Something wrong. Dulu negara kita orang tak kenal. Orang tak, where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia, where's Malaysia? Malaysia, Thailand, Singapore, Malaysia. Oh yes. Kena sebut Singapore dulu orang faham. Tapi sekarang tak ada masalah. Ya dulu Malaysia bagus. Malaysia bagus. Mari. Malu apa bosku? Ni kalau di Mekah lah.
Malu apa bosku dia nak jual jubah tu kan. Kata dia ni sedap sangat. Malaysia bagus, murah-murah. Masuk dalam murah-murah. Malaysia bagus. Macam-macam. Dulu Mahathir, Anwar Ibrahim. Dulu main Arab macam-macam nak berniaga. Tahun 1958, muda sikit daripada kita. Ada beberapa buah negara merdeka. Saya ingat tuan-tuan pun tak pernah dengar kewujudan negara ini. 30 Ogos 1958, ada satu negara merdeka namanya Togo. Togo kat mana? Kita tak kenal. 2 Oktober tahun 58, negara Guinea. Kat mana Guinea? Guinea lain, tu buah. 14 Oktober tahun 58, Madagaskar. Mana Madagaskar? Ingatkan nama dia orderer ni. Apa nama negara? Marah pula terjemah ni. Marah menghina negara kami ni. 25 November tahun 58, Mali. Mana duduk Mali? 4 Disember tahun 58, Ivory Coast. Pernah dengar tapi tak cam duduk di mana. 11 Disember tahun 58, Burkina Faso. Ini negara-negara ni tak payah banding Malaysia lah. Banding dengan mentakak ya. Saya ingat menang peluh lagi. Bukan hina dah nak cerita keadaan. Jadi sekali lagi kepada seluruh muslimin muslimat, you tak suka politik, itu you punya problem. Tapi negara kita tetap bangga. Sebab itu jangan kita gelak kalau orang sebut nama negara kita mengejek-ngejek. Dalam Facebook apa kena komen-komen, oh ini Malaysia boleh land lah, maling sia lah. Kita kena pertahankan. You tak suka menteri itu, you punya problem. Ini saya punya negara. Maruah saya di sini. Maka pertahankan. Contoh saya negeri Pahang. Orang ngejek, oh, ini negeri Pak Hang. Lah apa benda masalah? Saya tak tahu benda dia tak dapat. Dia tak tahu kita negeri paling makmur bagi tanah peri 20 ekar. Engkau nak panggil Pak Hang, Pak Hang. 20 ekar bagi peri belum masalah engkau. Saya ngungkit hilang pahala. Dia tak boleh ngungkit. Tarik balik. Tarik balik ya Muhammad. Tarik balik. Tarik balik. Jangan mengungkit pemberian. Tapi itulah buat permulaan ini. Kalau ditanya tak mana kita nak syukur dengan mereka. Banyak sangat. Ini belum cerita penjajahan, pengusiran. Tak cerita pencapaian kita sekarang. Kita dah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dan tidak keterlaluan. Kita lebih pula daripada sesetengah negara yang sebaya dengan kita. Jangan banding dengan negeri G7 yang maju-maju ni luar biasa sangatlah. Dengan kita yang bertatih-tatih ini, jauh kita lebih ke depan. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke luar negara, mengaku sebagai orang Malaysia bukan satu benda yang memalukan, tak ada masalah. Dulu saya ingat kalau kita duduk Mesir dulu, orang tak tahu Malaysia di mana. Siap mengejek kan kalau siap hongga. Dia ingat kita duduk atas pokok. Dia tak kenal. Kadang-kadang menyampah Arab tanya, "Anta min awak daripada mana?" "Brazil." Oh, barulah dia hormat saya suka main bola kan. Mengaku orang Brazil senang. Dia tanya, "Malaysia ada kereta?" Jawab tak ada je. Jawab bodoh-bodoh begitu. Tapi sekarang dah dikenali. Dulu ada orang politik tak suka kerajaan, bila pergi keluar, saya malu mengaku orang Malaysia. Kalau orang tanya awak orang mana, saya orang Brunei. Tak boleh begitu. Tak boleh. Kok mana pun kita ni negara kita. Umpama sebuah rumah kita pun bukannya lawa sangat tuan-tuan. Tapi itulah rumah kita. Walaupun tengok majalah Anjung ke majalah apa, lawanya rumah orang ni, bila lah aku nak renovate gini. Rumah orang memang lawa, tapi rumah kita buruk-buruk pun rumah kita. Mana ada bocor-bocor, tampai je lah. Mana tak sempurna. Rumah kan dah lama, 66 tahun. Adalah masalahnya sikit sebanyak. Waterproofing kena buat balik, hujan-hujan ni banyaklah problemnya. Anak pun makin bertambah. Bila makin bertambah, anak pun dah besar-besar. Masa kecil senang nak menjaga, tidur depan TV je semua. Dah besar ni macam-macam kerana nak bilik sendiri ada, nak katil sendiri, macam-macam lah. Makan pun nak sedap-sedap. Dah pandai petikaikan. Kita ni sebagai mak bapak, kadang kita cakap ke anak, "Kakak, awak ni dah besar, tak boleh tidur dalam bilik mak. Awak dah besar tak boleh tidur, mak dengan ayah masa kecil boleh, dah besar tak boleh." Dia marah sebab kita petikai dia punya hak. Habis abah tu dah besar elok je tidur. Macam mana nak jawab? Ini benda-benda begitu. Dia nak menjuangkan hak macam-macam. Jadi umpama sebuah rumah, ini rumah kita lah. Ada kekurangan, tapi home is where the heart is. Itu yang mustahak. Sebab itu bila naik kapal terbang dari luar negara, naik Malaysia Airlines, kalau sampai saja di airport,
Antara ayat yang boleh menyebabkan kita mengalirkan air mata bila announcement daripada juruterbang ataupun pramugari mengatakan, dan kepada rakyat Malaysia, selamat kembali ke Allah, rasa sedapnya balik ke negara sendiri. Walaupun keluar ke peterbang, Allah panasnya. Keluar arrival tu, Allah panasnya Malaysia. Tak apalah, janji ada. Semua ada tertarik Allah. I love Malaysia. Wallahualam, panjang cerita. Muslimin muslimat sekalian, tugas dan peranan kita sekarang mudah saja. Cintailah tanah air kita. Cintailah negara kita. Dalam bahasa sekarang, kenegaraan dipanggil patriotik. Patriotik ni, pertama maksudnya adalah satu perasaan yang timbul dalam hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Tanya diri kita pagi ini, adakah kita sanggup untuk membela tanah air kita andai kata berlaku sebarang perkara yang tak diingini, serangan dan sebagainya lagi? Saya khawatir bila kita dapat ancaman dari negara lain, mungkin ada di kalangan kita yang dah siap-siap nak pindah Singapura, nak pindah Australia dan mohon PR negara-negara tertentu. Di mana ketaatan kepada tanah air? Sebab itu, sebagai orang yang membela dan berbangga dengan tanah air, kita pertama kita kena bangga menjadi bangsa Melayu. Bangga menjadi bangsa Melayu. Kita juga bangga bukan sekadar Melayu, bangga juga menjadi anak Malaysia. Dan kita juga bangga dan merasa memiliki negara ini secara bersama-sama. Kita pegang kepada pasapah Malaysiaku, Malaysiamu, Malaysia kita. Sebab itu kadang-kadang kalau orang Sabah Sarawak marah kat kita, orang Melayu ni, ada sebab kadang-kadang. Kita kalau kadang dalam warta berita pun, hujan dijangka berlaku di seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Apa masalah engkau sebenarnya? Sabah Sarawak tu bukan Malaysia ke? Termasuklah mulut-mulut kita ni bila jadi pengurusi majlis. Cairan ni dapat diikuti di seluruh negara, termasuk di Sabah Sarawak. Apa masalah engkau? Kenapa tak tambah rancangan ni boleh ditonton di seluruh Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, Pahang, Kedah, Perlis, semua senang. Tu kan tak bercerdik, melukakan. Ini negara kita bersama. Sejarah tetap sejarah, tetapi ini negara kita bersama. Membela negara adalah kewajipan kita semua. Sebab itu ada satu teori keruntuhan tamadun yang pernah dibuat oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dalam bukunya yang terkenal Muqaddimah Ibn Khaldun, dia memerhatikan jatuh bangun tamadun dunia. Kata dia, pada pemerhatian dia, setiap dinasti ini kebiasaannya dia boleh bertahan selama 3 generasi saja, iaitu 120 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Mana atuk, bapa, anak. Jarang yang lebih daripada itu, jarang. Sebagai contoh, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Betapa hebat pun Hang Tuah dan kawan-kawannya, Melaka hanya bertahan 110 tahun saja. Khulafaur Rashidin, ini semua sahabat-sahabat senior Nabi, tapi hanya bertahan selama 29 tahun. Itu pun berapa ramai yang meninggal berdarah, kena tikam, kena bunuh. Artinya bukan senang. Dinasti Umayyah, 14 dinasti, hebat Umayyah dengan macam-macam lah. Kita dengar tamadun ilmu bagai-bagai, 91 tahun saja. Dinasti Aghlabiyah di Kairawan, Tunisia, hebat binaan dia, 109 tahun saja. Dinasti Hamadaniyah di Aleppo, Halab di Syria dan juga ada di Mosul, Iraq, bertahan 99 tahun saja. Dan senarai itu panjanglah dibawakan oleh Ibn Khaldun. Dan kita baru 66 tahun. Nothing. Perjalanan masih jauh. Jadi kata Ibn Khaldun, kenapa tamadun itu runtuh? Kerana masalah generasi baru. Satu generasi 40 tahun. Generasi pertama biasanya dihuni negara itu oleh generasi yang pernah menempuh pahit maung kehidupan. Mereka berjuang. Macam kita dulu kan ingat zaman-zaman kita budak sekolah dulu. Kalau kita tengok masa tu zaman nyambut perbarisan kemerdekaan ni, akan ada satu kontijen pejuang kemerdekaan. Orang veteran perang. Mereka pakai pingat, rebeh-rebeh baju Melayu ni, pakai pingat baju Melayu. Orang tua-tua kan, tolak kursi roda. Sebab kewujudan generasi itu menyebabkan kita masih lagi cinta kepada tanah air.
Oh ada lagi, hidup lagi. Dia tunjuk dia parut dan sebagainya. Generasi yang kedua, generasi yang lahir selepas zaman penuh ranjau ini. Mereka ni generasi yang agak mewah. Ini generasi ayah-ayah kita. Lahir selepas daripada mereka atau beberapa tahun sebelum mereka. Semangat juang mereka dah luntur. Tetapi masih lagi ada patriotik kerana engagement dengan veteran perang tu masih ada. Artinya mungkin ayahnya bekas Constable Polis zaman British, atuk kita. Jadi dia masih ada engagement itu. Zaman ayah kita dah moden dah, rambut pun panjang, remos pun sikat, taruh break cream, baju pattern kotak-kotak, seluar bell bottom, kasut Beetle, jenama Johnson, sideburn kapak. Yang macam 2-3 retro, 2-3 orang yang sekarang ni tengah viral sekarang ni, melintah jalan meramai ambil gambar seluar bell bottom. Ayah kita tengok senyum je, aku 10 helai ada seluar ni. Buat sarung menangka sekarang. Tapi walaupun dia orang tu pop yeye, moden, kugiran, masih patriotik. Malam-malam belajar silat. Kita mana ada belajar silat? Malam main futsal. Tak ada dah. Semangat nak berlawan tu tak ada. Lawan game je lah. Itu je. Lawan betul tak ada. Tapi kata Ibn Khaldun, generasi ketiga itu generasi menuju kehancuran. Budak sekarang, anak kita, semangat kekitaan, patriotisme memang luntur betul. Dah masa pembarisan mereka dah tak ada. Dah veteran perang. Yang kita tengok orang bomba je. Ni contoh ni dekat negara lain gitu, okey. Jadi dia lebih pada hiburan sajalah. Kalau pembarisan tu lawa, dia tak ada rasa megah. Macam dulu kan kita ada kemegahan itu ada. Tapi sebab anak-anak ini, generasi ni dia dah tak sama dengan kita. Tuan-tuan, kalau kita nak kaji perangai budak-budak, anak-anak kita tak ngata orang, anak-anak kita semua. Budak-budak sekarang ni lain, dia punya dunia dia lain. Prinsip mereka, aku ada type, kalau aku like, kalau tak aku swipe. Dia gitu je. Kalau aku like, kalau aku tak suka aku swipe. Dia bosan dengar kita beletih pagi ni, dia tukar channel lain. Dia orang dengan jari dia boleh tolak channel. Menyampah aku tengok forum dalam Putrajaya. Cari yang lain lagi. Kalau aku like, bagi jari satu, bagi jari. Saya baru ni menengok ada orang hantar generasi anak-anak kita dalam TikTok. Dia buatnya, saya tak reti juga. Nasi lemak yummy. Level up. Klik TikTok. Bosku mantap. Thank you, may God bless you. Dia macam duduk dalam air. Saya tengok ngapa jadi gini. Kita doa dia orang besar jadi ustazah semua lah. Mudah-mudahan. Kita pun bukanlah malaikat sangat masa muda dulu. Tapi Allah, level up. Sebab itu para pengkaji sosial mengatakan, anak-anak muda kita sekarang ini, kita menghadapi satu generasi yang pertama, the problem of intention deficit. Sekarang kita sedang menghadapi situasi itu, the problem of intention deficit. Kita menghadapi generasi yang memang tak boleh bagi tumpuan langsung. Istilah saya panggil generasi 1 minit. Dia hanya boleh tumpu satu benda 1 minit saja. Saya buat konten, kita ada YouTube, kita ada TikTok. Konten yang lebih daripada 1 minit, orang bencin je menengok. Budak-budak aku like, aku swipe, aku tak like. Dia kalau boleh nak ceramah tu, tuan-tuan, dahlah kita semayang. Wassalam. Okey. Dia tak nak dalam mazhab Hanafi, Hapekah, dia swipe. Dia generasi seminit. Jadi dia memang tak boleh lebih-lebih. Yang kedua, generasi kita ni, the crisis of authority. Crisis of authority ni, dia tak percaya pada siapa-siapa. Dia tak percaya pada polis, pada JAKIM, Jabatan Mufti, pada universiti, tak percaya pada Perdana Putrajaya, tak percaya pada kerajaan pun. Yang dia percaya pada siapa? Tak tahu. Dia percaya tahu. Dia percaya, contoh kita ceramah, kita mengajar masjid. Alah kita ni dalam akidah kita Allah ni gini. Ya dok ustaz ni. Dia buka, dia akan cross check dengan siapa? Al-Syekh Al-Google rahimahullah. Sekarang nama baru Al-Syekh AI. Dia check lagi. Kata ya ke ustaz ni? Dia dulu kita dengar, kita betul ustaz, kita insaf. No, sekarang dia cross check.
Kita forum dia check. Ya ke Malaysia mereka gini dia check. Sekarang ni generasi itu dia crisis of authority. Dia tak peduli. They don't follow title. They follow courage. Dia tak peduli pangkat kita. Itu ayat pada cerita Braveheart sebenarnya. Dia tak peduli kedudukan kita. Tuan-tuan ada pangkat profesor, doktor, timbalan mufti, town planner, arkitek, apa sajalah. Polis, SSC ke, DIG ke, dia tak peduli. Yang dia hormat orang berani. Siapa berani pelik daripada orang, itu dia akan ikut. Siapa berani menongkak arus, itu dia ikut. Contoh majlis pakai baju Melayu, tiba datang orang pakai seluar pendek. Oh ini hebat. Hebat dia, bereng bawah, kita kena ikut kan macam ni. Pada orang tu dia tak hormat majlis, tapi sebab dia berani pelik pada orang. Budak sekarang they follow courage. Pemimpin politik, siapa paling berani itu dia suka. Dia tak peduli idea. Dia tak peduli nak kita bangunkan. Dia tak peduli. Nyanyi berani. Nampak berani. Itu dia tak. Kita selaku orang dah berumur ni daya nak melayan generasi ni. Tak larat tuan-tuan. Tak larat. Dan yang terakhir, kita berhadapan the age of disruption. Age of disruption ni maknanya segala dasar kita buat, policy, idea, perancangan kita akan mengalami disruption. Disruption ni maknanya gangguan, pengherutan. Perdana Putrajaya ada planning nak buat macam-macam. Membangunkan Putrajaya. JAKIM ada planning dia nak buat Al-Falah, Al-Bagai-bagai. Universiti Melaya, Jabatan Mufti, kita ada planning. Tapi segala dasar perancangan polisi akan mengalami pengherutan, disruption ataupun gangguan ini. Kenapa diganggu? Kerana kita berhadapan dengan generasi yang ada senjata. Senjata budak sekarang bukan pistol senapang. Senjata mereka adalah sosmed. Maka segala tuan-tuan buat peraturan, undang-undang, enactment, itu ini diherutkan oleh tembakan daripada sosmed. Dia ada senjata besar. Dia boleh letak dashcam atas galang kereta dia. Dia boleh segala-galanya ditelanjangkan masalah yang berlaku. Kuasa kita tahan misalnya, kena tindakan. Dia rakam semua A sampai Z. Dan dia sebarkan, itulah yang akan menembak kita. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita kena tanpa jemu mendidik generasi sekarang. You mesti cinta tanah air ni. You nak jadi brutal ke, rebel ke, nak jadi pejuang apa pun, negara mesti sayang. Sebab itu, tapi kita tak teruk sangat dari segi patriotisme. Ada satu kajian daripada GIA, The Gallup International Association yang berpusat di Zurich, Switzerland. Dia buat satu research di 164 negara, di 64 buah negara seluruh dunia, 64,000 responden. Dia mengkaji tahap patriotisme orang-orang di seluruh dunia. Dia punya dapatan agak menarik. Jepun, walaupun begitu moden, canggih, 11% saja rakyat Jepun yang sanggup berperang untuk negara mereka. Yang lain standby nak lari. 11% saja. Sebab Jepun dulu dia berani, lepas kena bom 2 tu dia jadi, tak tahu dia pun jadi gitu juga ke. Agaklah bukan menghina bangsa Jepun, tidak. Antara negara yang tinggi tahap patriotisme Maghribi dan juga Fiji, 94% rakyat dia kalau berlaku serangan mereka akan berhenti kerja berlawan untuk negara. Antara negara yang tinggi juga Pakistan, 89% rakyat Pakistan. Andai kata India buat perangai, mereka hak tengah tebor roti tepayan di Putrajaya akan balik ke Pakistan. Tengah tebor roti canai masa tu, perang lah, hayya, dia tinggal, dia balik Pakistan. Dia orang sangat patriotik. Rakyat Malaysia berapa persen? Kita duduk tangga ke berapa? Kita alhamdulillah taklah teruk. Kedudukan ke-23 di dunia, iaitu 63% rakyat kita sanggup berjuang andai kata berlaku masalah. Jadi kepada tuan-tuan orang lelaki-lelaki, daftarlah masuk askar wataniah. Daftar masuk jadi PSTB, Pasukan Simpanan Tentera Darat. Ni Malbat dah keluar wayang, cuba bagi semangat sikit menengok tentera. Ini dok badan sadu lah tapi penakut. Masuklah askar. Tuan-tuan pergi latihan Sabtu Ahad dapat allowance. Saya action sebab saya masuk. Kita cakap jangan nak tak guna. Daftar masuk PSTD. Saya 512 Terengganu, ada 505, yang 555 tu. Tuan-tuan masuklah, Wadiburn ada masuk. Pergi latihan. Dia kalau pegawai-pegawai kanan, terus meja je. Oi, meja tak ada kapten lah. Meja lalu. Masuk kita jadi askar. Macam ada
agensi kerajaan, dia masuk terus dia jaga bahagian air misalnya. Ada askar kan, dia jaga paip, ada jaga elektrik, ada. Jadi ini kita sebahagian daripada nak menunjukkan kita cinta kepada tanah air kita. Wallahualam.